Baik, hari ini kita akan bercerita tentang pantun. Kita akan buat bedah pantun untuk mendapatkan maksud pantun ini yang saya kira tidak asing lagi di kalangan masyarakat kita, iaitu kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa hamba serahkan. Jadi apa maksud pantun ini? Dalam pantun ini kita ada cerita tentang robohnya kota Melaka, kemudian papan di Jawa hamba dirikan. Jadi apa perkaitan? Apa perkaitan di antara kota Melaka dengan Jawa? Jadi Jawa ni di mana sebelum itu? Jawa adalah satu kawasan yang terletak di bahagian Kepulauan Jawa di Indonesia pada hari ini. Kota Melaka, seperti yang kita tahu, Kota Melaka itu adalah di negeri Melaka lah. Tetapi jika kita katakan tentang Empire Melaka itu bukan negeri Melaka semata-mata. Ianya merangkumi keseluruhan Empire Kerajaan Melayu Melaka pada zaman itu. Jadi apabila kita bercerita tentang roboh kota Melaka, ini adalah bercerita tentang tumpahnya ataupun tertewasnya kota Melaka di pusat di HQ pada zaman itu. Baik, pemilihan pantun ini kalau kita sedar, pantun adalah satu-satunya seni yang tidak ada pada tamadun lain. Jika sajak kita ada poem, jika lagu kita ada song. Tetapi untuk pantun tidak ada satu tamadun lain pun yang mempunyai seni seperti yang kita boleh tunjukkan dengan pantun. 4 rangkap boleh jadi 6 rangkap, boleh 8 rangkap. Baik, jadi kita untuk menjawab balik apa sebenarnya kaitan di antara kota Melaka dengan papan di Jawa. Apabila tahun 1511, apabila Portugis berjaya menjatuhkan kota Melaka, dan seperti yang kita tahulah bagaimana kerajaan Melaka pada ketika itu jatuh dan dijajah oleh Portugis yang ketika itu ekspedisi untuk menjahanamkan kota Melaka pada waktu tersebut diketuai oleh Panglima Alfonso de Albuquerque. Jadi dalam persoalan ini sebenarnya siapa Jawa di dalam rangkap pantun tersebut? Papan di Jawa hamba dirikan. Jadi papan di Jawa, Jawa yang dimaksudkan dalam pantun ini, dalam pembayang pantun ini adalah Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam Demak lah satu-satunya kerajaan Islam yang berada di Kepulauan Jawa pada ketika itu. Yang kepada Jawa ni ada Majapahit, ada Sriwijaya, dan kemudiannya terbentuknya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam, tidak seperti Kerajaan Majapahit ataupun Sriwijaya. Dan Kerajaan Demak inilah yang kemudiannya menyerang kembali kota Melaka. Dalam kata lain, sebenarnya menyerang Portugis untuk membebaskan Melaka daripada dijajah oleh kuasa asing. Dan perang ini mengambil tempat, dia bukan saja di kota Melaka, tapi Kerajaan Demak juga melancarkan perang di Muar, Johor, dan mengikut-ikut 6,000 askar Demak gugur di Muar. Dan perang tersebut sebenarnya melemahkan kekuasaan Portugis di Selat Melaka. Dan pada masa yang sama, Kerajaan Islam Aceh pada ketika itu bangkit di bawah pimpinan Sultan Iskandar dan juga Sultan Iskandar Sani, dan mereka menyambung perjuangan Kerajaan Islam Demak dengan melancarkan peperangan di laut yang diketuai oleh Panglima Tentera Laut, Panglima Kemala Hayati nama dia, Panglima Kemala Hayati. Dan beliaulah satu-satunya Panglima Muslimah. Dia bukan lelaki, dia Muslimah yang pertama pada ketika itu. Dan jelas saya kira dalam pantun ini sebenarnya, kalau kadang-kadang kita dengar pantun kita rasa macam terpandang sini, kita tak hargai pun pantun ni sebenarnya. Tapi bila kita tengok 2-3 kali, sebenarnya pantun adalah suatu seni yang membawa kita untuk bergerak ke zaman hadapan ataupun ke zaman belakang. Dan dalam konteks pantun ini, sebenarnya kita kembali ke zaman tahun 1511 pada abad ke-16, dan inilah travel ataupun perjalanan melalui pantun. Dan secara ringkas saya dapat katakan sebenarnya pantun adalah seni yang dibikin dengan ilmu. Dan dalam cerita pantun ini, bagaimana Kerajaan Demak adalah sahabat dan saudara Islam kepada Kerajaan Melayu Melaka, dan dia membantu Kerajaan Melayu Melaka apabila Portugis menyerang dan meranapkan kota Melaka.